Bisa dekat postcard. Macam ni? Memanglah rekod. Tapi kalau nak ikutkan rekod sampai mati pun dia tetap ada, betul? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Ada rekod jenayah lampau namun masih bertugas sebagai pengawal keselamatan. Malah ada juga yang menjadikan pos pengawal sebagai sarang pengambilan dadah. Saksikan laporan khas Kawalan Meragukan disediakan wartawan Arisha Khalid. Polis Selangor menahan 11 pengawal keselamatan kerana dipercayai membawa pulang pam gun ke rumah selepas tugasan. Seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh penyelia kedai buku di sebuah sekolah menengah 2 minggu lalu. Seorang pengawal keselamatan ditahan selepas disyaki terbabit memecah masuk dan mencuri wang. Isu jenayah berkaitan pengawal keselamatan di Malaysia bukan suatu yang baharu. Ekoran wujudnya rekod jenayah lampau menjadi punca integriti mereka dipersoalkan. Justeru itu, syarikat pembekal khidmat pengawal keselamatan harus bertanggungjawab dengan menjalankan tapisan keselamatan pengurusan industri keselamatan eSIMS bagi memastikan individu tersebut tidak terbabit dalam sebarang jenayah. Namun, sejauh manakah ianya dikawal? Turun bawa ke security, korang buat apa ni? Dia tepak bawah ni. Dia tepak bawah ni. Dia tepak bawah ni. Yang tak ada cek. Ada. Tadi dia campak. Ada. Kau nak tunjuk ke? Tak nak tunjuk? Baru lepas isap tu. Ada. Baru isap. Jangan salah. Biskit lah. Mana jangan masuk okey? Kau isap apa? Batu ke ubat? Kau jangan kan, urin sangkut. Ada barang. Ada barang tak ada? Di sebuah kondominium sekitar Bandar Baru Ampang, bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya berjaya memberkas 4 pengawal keselamatan yang menjadikan pos pengawal sebagai markas penyalahgunaan dadah. Kau isap berapa jenis ni? Caklim. Ais dengan Obat jarang ni. ubat jarang. Jangan sangat. Kira dua-dua lah kau. Sejak bila? Dah, lagi. Dah kahwin belum? Belum. Berapa tahun dah kau berjebak dengan ni? Dah 3-4 tahun. Ha? 3-4 tahun dah. 3-4 tahun. Kau? Kenapa banyak duit tak nak apa? Ni? Isap apa? Bawa barang. Ais. Batu? Ubat? Itu barang tu tinggal. Keluar lu. Keluar lu. Tengok muka ni. Nampak lah. Ni partner isap. Tak betul. Sekali isap lah. Isap dekat dalam ni lah. Mana? Di sini jarang mana? Habis paper semua korang dah bawa sini. Polis turut merampas beberapa peralatan bekas plastik serta corong kaca yang digunakan suspek untuk melepaskan gian. Kira betul lah kau isap ais apa semua. Isap kat sini lah. Isap dekat postcard. Oh, tipu ya. Macam ni? Betul? Pasal macam ni? Suspek berusia 39 tahun ini turut mendakwa kononnya tindakannya menghisap dadah tidak memberi kesan terhadap prestasi kerja sebagai pengawal keselamatan. Nak jaga keselamatan
Keselamatan menjaga keselamatan. Apa sekarang 2 hari sekali. Ni abang dia. Tak ada. Yang keselamatan bagi keselamatan. Yang tu kita punya permainan. Dapat dari mana? Biasa ambil budu, joket. Susulan itu, keempat-empat suspek berusia lingkungan 30 hingga 40 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya dan siasatan dijalankan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CGSO turut memperkasakan op burung hantu bagi menjalankan pemantauan terhadap pengawal keselamatan yang ditugaskan di beberapa premis berpagar sekitar Putrajaya dan Cyberjaya. Okey, bagi saya buku laporan, rondaan, bagi saya semua kad pengenalan bertugas, pas tugas. Pas tak ada. Tak ada pas. Sila tak buat lagi. Belum buat lagi, tak apa. Dan mana yang ada bagi? Keluarkan IC semua. Okey, siapa juga ada IC keluarkan. Berapa orang tugas malam? Malam 17. 17. Mana cuti seorang. Masuk bila? Baru je masuk. Baru je masuk kerja sini. Baru tu bila? Tak sampai setahun. Berapa tahun tu? Baru? Baru 1 hari je? 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan? Pihak Kementerian Dalam Negeri KDN yang turut menyertai operasi pada malam itu melaksanakan pemeriksaan tapisan keselamatan eSIMS bertujuan untuk mengesan pengawal keselamatan yang mempunyai rekod jenayah lampau. Hasil pemeriksaan mendapati individu yang bekerja sebagai penyelia pengawal keselamatan ini antara yang dikesan mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan penyalahgunaan dadah pada tahun 2011. Dadah? Dulu ada. Betul kan? Yang tu itu. Dulu ada. Tangkap narkotika? Narkotika kan? So, untuk pengalaman abang lah. Kita ada buat betting abang, memang abang buat tapisan dengan syarikat, tapi keputusan gagal. Bila gagal tu kita dah tahu dah memang abang sebelum ni ada kes jenayah ataupun narkotik. Macam abang cakap, abang mengaku sendiri kes narkotik. Tapi jenayah tak ada lah. Yang tak ada, tapi narkotik. Narkotik pun urin je. Urin, kes sangkut urin lah. Dulu masa kat kampung dulu lah. Kalau di peringkat KDN, maaf cakap lah bang. Boleh. Kalau peringkat kita, bukan rezeki abang untuk bekerja sebagai pengeselamatan. Abang ada kes sebelum ni, yang narkotik. Ya. Maknanya tak boleh kerja lah. Sepatutnya memang tak boleh. Contohlah kalau kita tak boleh kerja, itu macam saya cakap tadi bang, minta maaf saya cakap. Macam tak ada backup. Macam saya cakap tadi, saya minta maaf. Bukan rezeki abang sebagai pengeselamatan. Abang kena cari kerja lain. Itu dulu, takkan sekarang pun tak padam-padam. Benda tu rekod. Memanglah rekod. Tapi kalau nak ikutkan rekod sampai mati pun dia tetap ada, betul? Betul lah. Habis tu macam mana kita nak berubah kebaikan daripada, sebab nak kerja je tak boleh. Pergilah mana-mana kalau nak kerja security pun sama juga. Kita ada rekod, tak ada orang nak backup belakang, betul tak? Betul. Kita cari rezeki, itu kes dulu. Masa zaman muda-muda, contohlah orang kata takkan sampai sekarang tak boleh nak kerja. Macam saya cakap tadi, bukan rezeki abang untuk jadi pengawal keselamatan. Susah lah macam ni. Kau nak kerja apa? Kalau CJ kita ni elok, okey lah. Kalau CJ kita degree ke, okey lah. Macam saya cakap dia, memang untuk pengeselamatan ni tak boleh. Syarat dia memang macam tu. Tak ada beri kelonggaran ke apa ke. Sebab benda ni dah lama, tahun 2011. 2011. Habis tu? Ya, macam saya cakap, kita pun tak boleh buat apa-apa. Orang kata tak pengeselamatan ni macam mana dia kena buat tapisan dulu. Kalau tak ada bimbingan daripada bawah. Bila kerja sikit je, orang tendang. Bila kerja sikit, orang tendang. Maknanya pengawal keselamatan ni tak ada orang backup. Di peringkat kita tak tendang. Saya sudah cakap dia nama, minta maaf. Yelah, contoh ada rekod dulu je tak boleh kerja. Mengikut Akta Agensi Kerajaan 1971 di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN, individu yang mempunyai rekod jenayah lampau tidak dibenarkan bekerja dalam sektor pengawal keselamatan. Dia kerja sebagai pengeselamatan, dia jaga harta benda apa semua, tapi di peringkat tapisan keselamatan ni, sebab kita melalui proses tapisan keselamatan,
polis yang buat. Okey, dia akan jalankan tapisan dari segi jenayah, narkotik. Bila ada rekod ni, kita nak buang rekod lama ni memang tak boleh. Itu saya cakap tadi, saya dah minta maaf awal-awal, bukan rezeki dia. Maksudnya dia kena cari kerja lain selain daripada penselamatan. Siap dia adalah lebih-lebih lagi sekarang ni dia jaga bangunan kerajaan. Itu di peringkat KDN nanti kita akan bagi surat tunjuk sebab lah, penjelasan daripada syarikat. Kenapa masih meng-hire ni walaupun keputusan dah keluar. Macam kita betul kita tak nak halang dia bekerja, tapi dia rekod dia macam tu. Syarikat kepada dia tak ada. Antara KDN dengan dia tak ada. Cuma peringkat KDN kita akan ambil tindakan kepada syarikat. Sementara itu, penyelia berusia 41 tahun ini dikesan telah melanggar Akta Kerja 1955 kerana membenarkan salah seorang pengawal keselamatan bekerja hingga 18 jam sehari. Kerja siang daripada pukul apa? Pada pukul 7 lah. 7 pagi? 7 pagi. Sepatutnya berhenti 7 malam? Berhenti 7 malam. Dah 12 jam dah? 12 jam. Lepas tu tambah lagi? Tambah lagi 6 jam. Tambah lagi 6 jam? Sebab siapa benarkan 18 jam kerja? Tak ada benar, tapi maknanya tak cukup orang malam ni. Maknanya saya minta backup 6 jam. Tolonglah. Tapi yang cerita tak, seorang pekerja tu tak boleh kerja lebih daripada 12 jam? Tahu. Dia tak boleh lebih. Operasi yang turut disertai Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menjalankan pemeriksaan terhadap 17 pengawal keselamatan secara keseluruhan di premis berkenaan. Hasil siasatan mendapati 2 daripadanya dikesan mempunyai rekod jenayah lampau, manakala 3 individu lain dikesan tiada rekod tapisan keselamatan dijalankan oleh syarikat yang bertanggungjawab. Pemantauan seterusnya dijalankan ke atas 31 pengawal keselamatan di sebuah hospital dan pemeriksaan mendapati kesemua mereka lulus dalam tapisan keselamatan. Daripada pemantauan yang kita telah laksanakan, terdapat pengawal swasta yang telah melanggar berkaitan dengan peraturan ataupun akta berkaitan dengan akta pekerja dan sebagainya. Dan juga ada juga pengawal swasta yang telah melanggar dari segi agensi dadah kebangsaan, di mana ada yang bersangkut dengan penyalahgunaan dadah. Ini yang paling penting supaya kita melihat kesinambungan perkhidmatan kepada Jabatan Kerajaan pada tahap yang terbaik demi untuk memastikan kontrak yang telah kita laksanakan pada tahap yang betul. Kru 999 turut menemu bual Wakil Badan Pengurusan Bersama JMB di Pangsapuri Taman Kosas Ampang Jaya bagi menelusuri mekanisme digunakan pihak JMB yang dikatakan sedang dalam perancangan untuk mengambil pengawal keselamatan. Untuk value added services memang perlu ada pengawal keselamatan. Sebabnya kita untuk membantu kita juga, sebab kita mungkin dalaman ke apa, dia mungkin boleh tengok kalau ada apa-apa isu kat luar. Walaupun mungkin setengah-setengah tempat sekarang ni banyak ada CCTV ke apa, kadang-kadang pengawal keselamatan ni dia boleh orang kata nampak benda-benda yang kita tak nampak. Yang kita nampak hari tu kita akan appoint syarikat security. Dia orang memang dah ada proses dia orang sendiri, dia orang dah ada orang kata screen kan pekerja-pekerja dia orang. So kita tak nak kita appoint sendiri. So tak adalah kata nak screen kita sendiri nak cari kan, tapi kalau boleh kita appoint company syarikat pernah dah kita ambil dah, kita pernah ambil dah macam sebut harga ke berapa kos diorang, and then senang kita nak monitor. Kalau kita yang nak monitor semua benda, rasanya mungkin tak mampu juga kan. Kalau daripada based on experience sebelum ni lah, kita selalu pantau melalui cara check in lah. Contohnya mungkin kita letakkan carta kat mana-mana blok, and then dia orang kena check in. Okey, dia orang bagi logbook ke, okey apa yang berlaku kat blok situ, ada apa isu. Pemantauan turut dijalankan di kawasan perumahan berdekatan bagi mengenal pasti kewujudan pengawal keselamatan menjalankan tugas. Yang kes bunuh dulu ada lah, bertahun-tahun dulu. Itu kes bunuh lah. Kalau kes security, kes cuci motor tu ada. Sebelumnya security baru. So kita orang penduduk akan buat satu perjumpaan untuk tukarkan company tu. Itu je. Kita dah tahu dah security lama ni tak boleh pakai.
So kita akan tukar kepada security baru. Macam ada apa-apa barang macam tak ada air hari ni, tak ada elektrik, dia ada guard pun akan bagi tahu kita lah dalam WhatsApp community lah. So kerana guard kat bawah kan mereka boleh tahu apa-apa pun mah. So dia akan bagi tahu kita loh. Biasa kita pergi kerja kan, dia kita tak tahu mah. Then guard mesti kat guard house then dia baru tahu. Itu first information lah. Ada beberapa perumahan yang mempunyai pengawal keselamatan, namun ada juga beberapa premis yang tidak mempunyai kelibat langsung mengenai pengawal keselamatan ini. Tetapi kesemua mereka mendakwa bahawa betapa pentingnya kewujudan pengawal keselamatan ini sebagai pelindung atau yang menjaga keselamatan serta harta benda mereka. Jadi di sini syarikat yang membekalkan mana-mana pengawal keselamatan haruslah bertanggungjawab dengan menjalankan SOP yang ditetapkan bagi menapis serta dapat mengekang isu atau jenayah yang melibatkan pengawal keselamatan ini. Selain lulus tapisan keselamatan, pengawal keselamatan juga harus menjalani kursus Certified Security Guard CSG seperti yang ditetapkan di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Laporan Arisha Kalim 999. Saya nak selamatkan anak bini saya pun tergelincir macam itu, terpeleset nak bawa harus itulah. Seorang lelaki warga negara Israel yang memiliki 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru telah ditahan di sebuah hotel di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Suspek yang juga memegang kerakyatan Perancis itu dipercayai telah mendapat bantuan logistik dan senjata api dari warga negara tempatan. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Menurut kenyataan polis, suspek telah tiba ke negara ini pada 12 Mac lalu dan mendaftar masuk ke sebuah hotel 5 bintang di ibu negara. Bertindak dari maklumat diperolehi, polis telah menahan pasangan suami isteri warga tempatan berusia 42 dan 40 tahun di Kuala Selangor yang dipercayai membekalkan senjata api dan membantu urusan suspek di Malaysia. Soal siasat mendapati, pasangan itu mengaku membeli senjata api di Thailand sebelum diserahkan kepada suspek. Pemeriksaan di bilik hotel menemukan senjata api jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Gen 4, Smith & Wesson, Sig Sauer dan Stoger serta 200 butir peluru. Suspek mendakwa kononnya sedang memburu seorang musuh dari negaranya yang lari ke Malaysia, namun pihak polis masih menyiasat motif sebenar kes ini. 5 individu yang ditembak mati di kawasan Putra Heights, Subang Jaya dikenal pasti sebagai kumpulan penjenayah kejam dan terlibat dengan 50 kes jenayah samun di beberapa kawasan Selangor sejak tahun 2022. Kesemua suspek adalah warga tempatan berusia sekitar 30-an dan turut memiliki pelbagai rekod jenayah lampau. Mengikut rekod, kumpulan ini dikatakan pernah menetak dan sering mencederakan mangsa ketika melakukan rompakan. Sasaran utama kumpulan ini adalah premis syarikat penghantaran barang bagi mencuri peti keselamatan yang mengandungi wang tunai kedai serta kediaman persendirian. 5 warga Cina dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Seremban Negeri Sembilan atas pertuduhan menyimpan bahan lucah untuk tujuan pengedaran. Magistrate Syed Farid Syed Ali menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh Jiang Li Dong 32 tahun, Chen Xiaoyi 26 tahun, Lin Zhe Hong 27 tahun, Wang Longxing 36 tahun dan Chen Jinjiang 34 tahun selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Mandarin. Dakwaan dibuat mengikut Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 292 Kanun sama. Mereka juga didakwa di bawah Seksyen 120A Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 120B Akta yang sama kerana bersetuju berpakat untuk menjalankan penipuan atas talian. 29 kes pecah rumah yang aktif sejak Oktober tahun lalu dianggap selesai setelah tertumpasnya geng Yan yang dianggotai 6 lelaki tempatan yang diketuai seorang lelaki berusia 37 tahun.
Geng Yan telah melakukan 15 kes pecah rumah di Kota Kinabalu dan Kota Marudu, manakala 14 lagi kes dilakukan secara bersendirian oleh ahli kumpulan atau bersama rakan yang lain. Jumlah kerugian yang terlibat ialah sebanyak RM636,000, membabitkan wang tunai RM283,000 dan barangan berharga seperti jam tangan mewah, telefon bimbit, komputer riba yang berjumlah RM353,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Aktiviti menjala ikan bertukar tragedi apabila 5 sekeluarga warga Indonesia dihanyutkan arus deras di saliran longkang monsun Seri Kembangan 31 Mac lalu. Sehingga kini, hanya bapa dan seorang anak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan selamat. Saksikan butirannya dalam Tragedi 999. Aktiviti 5 sekeluarga keluar menangkap ikan di saliran longkang monsun berhampiran anak sungai di Kota Perdana Seri Kembangan bertukar tragedi apabila kelima-lima mereka tergelincir dan dihanyutkan arus deras. Sehingga kini, hanya suami mangsa Ahmad Suryadi dan anak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan terselamat, manakala isteri dan 2 anaknya disahkan mati lemas sementara seorang lagi masih hilang. Saya nak selamatkan anak bini saya pun tergelincir macam itu, terpeleset nak bawa arus itulah. Macam itu, lepas itu saya pun hanyut juga. Lepas itu sampai itu saya sakut dekat pokok sana tengah, saya nampak bini saya sama anak saya 3 ikut juga hanyut macam itu. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Ahmad Muklis Mohtar, laporan kejadian diterima menerusi panggilan MERS 999 pada jam 4.35 petang. Jam 7.01 malam, 31 Mac lalu, seorang lagi mangsa kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun ditemui kira-kira 1 kilometer dari lokasi mangsa dihanyutkan sebelum ini. Mangsa ditemui anggota pasukan penyelamatan di air ketika menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan kejadian dan mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM yang turut berada di lokasi. Kita akan sambung usaha-usaha menyelamat pada seawal jam 7 pagi esok dan kita harap kita dapat menjumpai mereka dalam keadaan selamat. Semua mangsa adalah warga Indonesia. Seorang wanita berusia 38 tahun merupakan isteri mangsa telah ditemui dan SAR kini menumpukan pencarian anak perempuan mereka yang berusia 4 tahun.
Lagak Samsing, seorang lelaki menetak cermin ambulans dengan sebilah parang jenis kuantau membawa padah selepas ditahan pihak polis. Rakaman kejadian yang berlaku jam 12 tengah hari di sebuah bengkel membaiki penyaman udara sekitar Sibu, Sarawak turut mendapat perhatian netizen di media sosial dengan rakaman yang mencecah lebih 50,000 jumlah tontonan. Macam penggunaan dadah ni, dia lebih kepada menggangguan mental, ganggu mental. Jadi dalam keadaan tidak sedar, separuh sedar ataupun tidak sedar, dia menggunakan dadah, mungkin jenis dadah sintetik yang kita tak nampak dalam diam. Sebagai orang awam, kita ada agak rasa gusar juga, takut kerana mereka bawa parang. Penagih-penagih ni dia bawa parang, jadi dalam keadaan tidak terkawal. Jadi kita sebagai orang awam ingin ambil tindakan, agak takutlah, gusar. Pengguna dadah ni ataupun penagih dadah ni dia bertindak luar batasan. Berharap orang awam berhati-hatilah dalam keadaan situasi macam ni. Jangan mengambil tindakan yang terburu-buru terutamanya. Saya akan call ADK lah, polis, pihak-pihak yang berwajib supaya mereka tangani dulu benda-benda macam ni daripada rakyat ataupun masyarakat. Diorang mungkin akan guna kekerasan. Disebabkan benda ni melibatkan senjata luar kawalan, so kita ni tindakan kita akan kekerasan juga. Mungkin pihak berkuasa akan menggunakan kelembutan, cara-cara yang betul. Keluarga, masyarakat, jiran-jiran, yang public lah, kita dah tahu orang ni bermasalah, kita tak boleh nak jauhkan ataupun nak asingkan diorang ni. Kita guide diorang, call tempat yang sepatutnya, ADK, laporkan pada pihak-pihak yang betul. Sebab diorang ni pun tak ada hala tuju sebenarnya. Suspek berusia 43 tahun ditahan pada jam 2 petang selepas pihak polis menerima laporan daripada pemilik bengkel berkenaan dan siasatan lanjut mendapati suspek positif dadah jenis syabu. Kalau kita tengok kajian-kajian yang dilakukan, kajian-kajian kriminologi atau sosiologi sebelum ini, so kajian dia menyatakan almost 80% semasa mereka terlibat dalam aktiviti jenayah tersebut, mereka memang menggunakan dadah. Penyalahgunaan dadah ni atau penggunaan dadah ni, dia boleh memberi impak negatif, terhadap fizikal dengan mental seseorang pengguna tersebut lah. Yang kita boleh tengok kalau seorang itu under influence of drugs, dia tak boleh berfikir, dia tak boleh control dia punya behavior, dia akan bertindak sajalah sebelum dia fikir apa consequences aktiviti tersebut. So that's why kita boleh tengok bukan semua pengguna dadah atau penagih dadah ini akan terlibat dalam jenayah, tetapi mostly dia ada possibilities yang banyak. So kat US semua mereka mengatakan 6 kali ganda lah. Kalau normal person dengan seorang individu yang menggunakan dadah, siapa yang menyalahgunakan dadah, dia ada possibilities yang tinggi untuk terlibat dalam jenayah. Satu, mereka boleh lakukan jenayah untuk dapat duit atau ini ganjaran, so that mereka boleh beli dadah. Itu satu. Satu lagi, penagih dadah ni boleh terlibat jenayah because of penagihan tersebut. Sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejak Polis Daerah Sibu turut merampas sebilah kerambit serta parang hasil penggeledahan di dalam kenderaan yang dipandu suspek. Penyalahguna dadah ni memang dia boleh efek seorang individu punya pemikiran dia. So ada certain stage yang mereka, individu itu dia tak boleh realise apa yang dia melakukan itu dia reality ke atau dia dreaming ke atau dia buat hallucination ke, dia memang tak boleh differentiate reality dengan apa yang dia buat. Siapa yang boleh mengenal pasti, the first layer will be the family atau friends. Mereka yang boleh mengenal pasti memang individu itu mengambil dadah ke tak. So mereka kena memainkan peranan penting lah. Kita boleh kita boleh telefon ADK, kita boleh minta bantuan daripada ADK juga. Kita juga ada certain centers, private centers yang memang offer program rehabilitasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan khianat yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Ini kita ni. Pakai Ezo macam ni. Ni mana ajar ni?
6 jalan utama di Bandaraya Ipoh menjadi sasaran Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak bagi mengesan kesalahan pengguna jalan raya. Operasi bersepadu itu turut dibantu beberapa agensi lain termasuk Jabatan Imigresen Malaysia dan AADK. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak telah menggerakkan operasi bersepadu bagi memantau kenderaan yang melanggar undang-undang jalan raya. Operasi kali ini turut disertai beberapa agensi penguasaan lain termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pasukan Imigresen Perak dan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Setakat tahun ini, lebih 31,158 kenderaan telah diperiksa, sebanyak 8,606 notis P22 dikeluarkan dan 551 buah kenderaan telah disita. Lokasi operasi akan dijalankan di beberapa lokasi secara serentak dan menyasarkan kenderaan ringan dan motosikal. Lokasi operasi pertama tertumpu di Jalan Raja Dihilir, Ipoh. Jalan utama masuk ke Ipoh dari arah Greek ini merupakan jalan yang kerap digunakan oleh kenderaan perdagangan dan kereta persendirian. Namun di waktu puncak, kenderaan lain seperti motosikal juga dilihat turut melalui jalan yang sama. Pemeriksaan rutin bagi mengesan kesalahan lesen dan cukai jalan adalah perkara utama sebelum kesalahan lain direkodkan. Semasa operasi dijalankan, seorang penunggang warga asing telah ditahan dan didapati tidak mempunyai lesen memandu dan menunggang sebuah motosikal yang bukan miliknya. Nanti boleh ada dalam masa 5 hari kerja BJ. Diberitahu pada company ni kenderaan ni disita dan sediakan dokumen untuk ambil balik. Sambil tu you tak boleh bawa lah sebab you tiada lesen. Okey, faham eh? Okey, ni surat you sudah sign. Okey. Individu ini mendakwa motosikal itu adalah milik majikannya dan majikannya berada di luar kawasan dan tidak dapat hadir untuk menuntut motosikal itu. Sebarang alasan tidak munasabah akan menyebabkan motosikal disita pihak JPJ. Lokasi kedua operasi digerakkan ke Jalan Anthony, Ipoh. Lokasi ini terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian dan motosikal merupakan kenderaan utama yang melalui jalan ini. Hasil pemantauan dan pemeriksaan mendapati rata-rata motosikal yang ditahan telah melakukan ubah suai secara ekstrim. Set mirror. Ni Ezra ni? Tahu tak bang? Buka motor. Kenapa ni? Ini cita ni. Cita ni. Cita. Ezo pakai Ezo macam ni. Tayar pun tayar tengok tayar. Dah ikut spek. Spek mirror tak pakai. Ini punca kemalangan ni. Sebuah lagi motosikal disita gara-gara melakukan ubah suai secara berlebihan termasuk tidak mempunyai cermin sisi, nombor pendaftaran fancy, tayar bersaiz kecil dan egsos bising. Ni
mana ajar ni? Tahu tak salah? Apa mau buat duit? Kesemua motosikal yang disita dibawa ke depoh sitaan JPJ. Saman dikeluarkan kepada penunggang atau pemilik kenderaan dan kenderaan boleh dituntut selepas keadaan kenderaan dikembalikan pada spesifikasi asal dan saman telah dibayar. Lokasi operasi seterusnya di Jalan Sultan Abdul Jalil, Ipoh. Lokasi ini merupakan kawasan perumahan dan penempatan di mana penunggang motosikal akan melalui jalan ini untuk ke Bandar Ipoh. Saya nak you punya, bukan dia punya. Sama? Saya baru kerja dah tahu. Ini dia punya mana boleh? Tak boleh, tak boleh. Saya baru kerja dah tahu. Baru kita tengok dulu. You pegang. Saya dari ni saya boleh saya dia bagi 14 hari. Ini rayuan. Ini sudah tak ada lesen ni. Dia bagi slip ni. Ini kes ni adalah dia punya lesen dia lama tak renew. Bila dah lebih pada 3 tahun, so dia kena buat rayuan semula. Kemudian bila rayuan semula nanti dia kena test untuk jalan raya je. Jalan raya. Dia tak ada lesen ni. Dia tak ada lesen ni. Saman telah dikeluarkan kepada wanita ini kerana tidak mempunyai lesen memandu dan motosikalnya tidak disita kerana rakannya mempunyai lesen memandu dan boleh membawa motosikal itu. Saman di lokasi dikeluarkan bagi kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan kenderaan disita. Lokasi keempat tertumpu di Jalan Tasik, Ipoh. Jalan Tasik ini berhampiran dengan kawasan rekreasi dan menjadi tumpuan ramai pengunjung di waktu petang. Di lokasi ini, agensi anti dadah kebangsaan turut melakukan ujian saringan air kencing bagi kesalahan penyalahgunaan dadah oleh pengguna jalan raya yang disyaki melakukan kesalahan ini. Terdapat beratus-ratus kenderaan yang telah disita sepanjang operasi khas musim perayaan ini. Dan kami dapati daripada sitaan yang dibuat adalah kebanyakannya terdiri daripada kenderaan-kenderaan motosikal berkuasa rendah yang banyak digunakan oleh orang ramai, iaitu sebanyak 2,514 jumlah kenderaan motosikal yang telah disita. Ini menunjukkan bahawa tak pematuhan, ubah suainya, tidak membayar road tax dan insurannya, tidak mempunyai lesen dan sebagainya, masih lagi membimbangkan kami, dan kami berharap jumlah ini dapat dikurangkan masa akan datang apabila orang ramai, pemilik motosikal dan pemilik kenderaan dapat mematuhi undang-undang jalan raya. Memang bukan tujuan kita untuk menyita kenderaan ini, tetapi bagi memastikan kelancaran trafik, mengurangkan statistik kematian dan kemalangan. Inilah tujuan utama kita menyita kenderaan ini kerana daripada siasatan yang dijalankan, kenderaan-kenderaan ini tidak sebenarnya layak berada di atas jalan raya. Dalam operasi ini, pihak JPJ berjaya menyita hampir 100 buah motosikal atas pelbagai kesalahan. Kesemua motosikal yang ada di sini telah disita kerana atas kesalahan penunggangnya yang tidak mempunyai lesen memandu, cukai jalan sudah tamat tempoh dan mempunyai aksesori-aksesori yang tidak lengkap seperti tiada cermin sisi, exhaust bising dan nombor flat fancy. Kesemua motosikal ini akan dibawa pulang ke depo penyimpanan JPJ Perak untuk tindakan yang selanjutnya. Operasi tamat jam 6 petang. Laporan Syukri Ibrahim 999. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Hidup lebih ceria tanpa jenayah. Ingat, jenayah membawa padah.
Saya di Starry Lighting Park, Maeps Serdang, mengakhiri rancangan 999 malam ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam.